didapati bahawa orang-orang Ansar cuba berusaha untuk mencari siapa pimpinan di antara mereka untuk mengganti Rasulullah, mengganti kepimpinan, bukan mengganti Nabi, mengganti kepimpinan mereka. Ya, apabila Abu Bakar datang ke situ, maka Sayyidina Umar, pendek ringkas bicara, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencalonkan Abu Bakar untuk menjadi khalifah pengganti orang yang akan memimpin ummah Islamiyah dengan beberapa alasan. Beberapa alasan, walaupun pada hari ini orang-orang Syiah cuba menolak alasan-alasan ini. Pertama, mereka mengatakan kalaulah di zaman Rasulullah masih hidup lagi dan Rasulullah pernah meminta Abu Bakar mengimami salat orang-orang Islam, maka kata Sayyidina Umar, maka di dalam kepimpinan duniawi dia lebih berhak lagi. Kalaulah dia di dalam kepimpinan agama, iaitu menjadi imam di dalam sembahyang di saat Rasulullah masih hidup lagi, maka dia juga lebih berhak lagi untuk memimpin kita di dalam hal-hal keduniaan. Ya, itu satu di antara jawapan yang paling tepat sekali diberikan kepada orang-orang, ataupun alasan untuk mengiqnakan, nak convincekan orang-orang Ansar. Dengan itu orang-orang Ansar pun terima. Selain daripada itu juga Umar dan sahabat-sahabat yang lain memberi alasan bahawa orang-orang Ansar mesti tunduk dan patuh kepada orang-orang Muhajirin, sebab orang-orang Ansar dinamakan dengan golongan Al-Muflihun, manakala orang-orang Al-Muhajirun dinamakan dengan As-Siddiqun. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan bahawa hendaklah orang-orang Muflihun ini bertaat mematuhi kepada orang-orang Siddiqun, dengan arti kata bahawa orang-orang Ansar mestilah tunduk dan patuhkan kepada orang-orang Muhajir. Itu daripada satu sudut. Satu sudut yang lain pula, dari segi, kalau kita lihatkan dari segi akli, jawapan akli, ya, secara rasionalnya, bahawa orang-orang Ansar ini secara umum, termasuk Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain, orang-orang Ansar ini mereka sudah melalui tribulasi yang begitu kuat, sehingga melayakkan mereka untuk menjadi kepimpinan dan layak untuk menjadi core group Safwah Al-Mukhtarah kepada orang-orang Islam seluruhannya. Jadi ini di antara yang disebutkan sebagai asimah, yang menjaga, yang tadi kecelaruan, pergaduhan ataupun perebutan ini kita sebutkan sebagai al-qasimah, sebagaimana yang boleh meretakkan, menghancurkan ummah Islamiyah. Tetapi dengan terlantiknya Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka ini dianggapkan sebagai sesuatu yang immunity, yang menyelamatkan yang menyelamatkan ummah Islamiyah daripada perpecahan, seterusnya. Baik. Kemudian khilafah Islamiyah terus berjalan dengan baik, dengan teratur. Daripada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah dia setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelamatkan ataupun menghadapi keretakan-keretakan ataupun faktor-faktor yang boleh meretakkan dan merosakkan ummah Islamiyah tadi, ialah memerangi golongan al-murtadin, mereka yang murtad, seperti Musailamah al-Kadzab. Musailamah
pendakwa Nabi palsu. Kemudian juga menentang mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat, dan juga golongan-golongan yang lain. Sehingga dengan itu maka ummah Islamiyah dapat diselamatkan daripada ucap kafir atau berlakunya keretakan sesama mereka. Baik. Kemudian daripada zaman Abu Bakar berpindah lagi pergi kepada zaman Umar radhiyallahu anhu. Walaupun ada orang-orang Islam pada masa itu bahasa tidak selesa, tidak senang, karena Sayyidina Umar ni memang seorang yang tegas, seorang yang sehingga dikatakan kalaulah Umar ni berjalan di satu lorong, Rasulullah pernah menegaskan, kemudian syaitan melihat dia, maka syaitan akan berpaling pergi ambil satu jalan yang lain. Dia tidak akan melalui lorong yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Nak menceritakan pribadi Umar yang begitu kuat, yang begitu unggul. Maka orang-orang Islam berasa takut bahawa nanti pemerintahan Sayyidina Umar ni akan berbentuk seperti mencekam ataupun seperti pemerintahan diktatorship. Namun setelah mana Umar radhiyallahu anhu memerintah, keadaannya terbalik. Dia lebih rahmatan lirra'iyah, dan dia lebih keras terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Sehingga dengan itu orang-orang Islam merasa lega, merasa selesa dan merasa suatu kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan ataupun khilafah di bawah kendalian Umar radhiyallahu anhu. Dan di dalam pemerintahan Umar radhiyallahu anhu banyak perkara-perkara yang dapat dilaksanakan, dan banyak kemajuan-kemajuan ataupun pembukaan negara, pengeluasan. Kita tidak mau menyebut pengeluasan, tapi dalam bahasa Arab dia lebih sedap menyebutkan al-fathu, pembukaan, membuka, seolah-olah negara kafir ini dibuka tabirnya untuk menerima akidah Islamiyah, untuk menerima cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang sebelum ini mereka tertutup. Maka sebab itu di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab asirah, dia sebutkan sebagai Al-Fathul Mubin, sebagai pembukaan. Dan dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut inna fatahna laka fathan mubina, ataupun idza jaa an-nasr wal idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan dan pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian masa berjalan lagi sehinggalah datangnya pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu. Di dalam pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, di dalam buku sirah ada menyebutkan beberapa disebutkan macam penyelewengan. Sebenarnya dia bukan penyelewengan, memang itu adalah suatu fitnah. Fitnah ini yang digembur-gemburkan, yang diperbesar-besarkan oleh
musuh Islam. Musuh Islam ni bukan hanya bermula di zaman Sayyidina Uthman. Dia sudah bermula di zaman Rasulullah lagi. Sudah bermula sejak daripada Makkah lagi. Sehingga dia berpindah pergi ke Madinah pun masih berkembang lagi. Dengan golongan munafikin, dengan percubaan membina masjid-masjid al-dirar, dengan golongan-golongan al-Yahud, golongan-golongan yang menyembunyikan yang tidak mau mengiklankan diri mereka sebagai orang Islam yang sebenarnya. Mereka bergabungkan dengan musuh-musuh Islam di Makkah. Maka mereka menimbulkan fitnah terhadap Uthman radhiyallahu anhu. Berbagai fitnah. Di dalam buku ini disebutkan terdapat 18 fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Di antaranya ada fitnah yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman pernah memukul Ammar bin Yasir sehingga pecah perutnya, dan kemudian katanya lagi bahawa dia pernah memukul Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud, sehingga retak tulang dada, tulang rusuk, dan banyak lagi dikatakan di masalah fitnah Al-Quran, bahawa Uthman cuba membakar Al-Quran, sedangkan Quran itu suatu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman ini cuba hanya nak mengekalkan ataupun nak tinggalkan satu qiraat saja, sedangkan qiraat yang lain-lain diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara tuduhan-tuduhan terhadap Sayyidina Uthman. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahawa Sayyidina Uthman ini pernah menghalau Abu Zar daripada Madinah, karena dia menimbulkan banyak komplain, banyak persoalan terhadap Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman tidak suka dengan dia, lalu dia halaukan ke suatu tempat yang bernama Ar-Ribzah. Ar-Ribzah ni lebih kurang dalam 5 batu ataupun 7 km lebih kurang itu daripada Madinah. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman juga pernah menghalau Abu Ad-Darda supaya dia berpindah pergi ke negeri Syam. Dia tidak senang dengan Abu Darda yang tinggal bersamanya di Madinah. Banyak lagi lah fitnah yang ditimbulkan terhadap Uthman radhiyallahu anhu. Namun demikian, fitnah ini tidak berasal sebenarnya. Ini adalah yang cuba dilakarkan, yang direka-rekakan. Ada yang mengatakan oleh orang-orang yang al-mutasyayyiyun, walaupun pada ketika itu belum lagi disebut sebagai Syiah, tidak lagi disebut sebagai golongan Syiah, Syiisme, tetapi disebut sebagai at-tasyayyu', orang-orang yang mirip, orang-orang yang menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab pada masa itu sudah timbul